bincangkan tentang fiqh Syafi'i di alam Melayu. Minta maaf, buku masih belum siap lagi. Kemungkinan insya-Allah hujung bulan ni, minggu depan mudah-mudahan siap. Saya minta pada pencetak tu pasti muktamar dah siap lah. Jadi hari ini tak dapat lagi bawa ke Kota Damansara. InsyaAllah laporan daripada pencetak, dia tengah proses nak menjahit, jadi nak membinding. InsyaAllah mudah-mudahan bulan depan saya bawa ke sini dan tuan-tuan boleh sedia je lah dia punya mahar dia. Jadi pada malam ini kita semakin hampir dengan bulan kemerdekaan. Saya nak mengambil satu daripada chapter yang melibatkan penjajahan di alam Melayu ini, bagaimana dia ada hubung kait dengan kejatuhan kota Konstantinopel dan kejatuhan kota Granada. Konstantinopel, Granada dan kemudiannya kota Melaka. Dia ada kaitan yang rapat ketiga-tiga tu. Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah Rasulullah SAW, Rasulullah menyebut la taftatihanna Konstantiniyah bi ni'mal amiruha wa ni'mal jaishuha. Jadi Rasulullah bagi tahu Konstantinopel itu akan dibuka oleh tentera yang terbaik dan juga raja yang terbaik. Tentera yang terbaik dan raja yang terbaik ini disebut oleh Rasulullah, dan 800 tahun selepas itu barulah lahirnya Muhammad Al-Fatih. Sebelum itu Muawiyah merasakan dialah kemungkinan yang disebut sebagai raja yang terbaik, sebab dialah yang memulakan sistem beraja dalam pemerintahan Islam. Maka dia buat sungguh-sungguh untuk merasakan dialah orangnya, sebab tidak menjadi masalah dan bukanlah satu kesalahan bila Rasulullah sebut kita merasakan kitalah orangnya. Maka dia cuba untuk menjadi orang yang disebut oleh Rasulullah, iaitu amir yang terbaik, iaitu tentera yang terbaik, tentera yang dapat membuka Konstantinopel. Maka dia buat armada laut. Armada laut, kalau dalam kebanyakan sejarah menulis dia buat satu armada di Mediterranean, sebenarnya dia membuat dua armada. Satu armada di Mediterranean, satu armada di Yaman. Sebab Yaman dan juga Syam ataupun di kawasan utara itu, Laut Mediterranean itu, pintu masuknya ialah Syam. Sebab tu dalam Quran Allah SWT sebut li'ilafi Quran, tentang ilafihim li'ilafi Quraisyin ilafihim rahlatash syita'i was-saif. Ilaf ni rombongan perdagangan. Rahlatash syita'i was-saif, rombongan perdagangan orang Arab ini melakukan rehlah asyita. Rehlah asyita ni maksudnya melakukan rehlah pada musim sejuk. Maka bila musim sejuk dia pergi ke selatan, sebab selatan panas sikit. Musim panas as-saif dia pergi ke utara, sebab utara sejuk sikit. Jadi para ulama tafsir mengatakan kenapa utara dan selatan. Habis zaman yang bukan sejuk bukan panas pergi mana? Bukan sejuk bukan panas, di tengah-tengah lah, di tempat dia. Maka tempat dia ialah tempat entry port, tengah-tengah. Orang selatan naik ke tempat dia, orang utara turun ke tempat dia. Dia jadi entry port. Mekah jadi entry port pada waktu yang selain daripada musim panas dan musim sejuk. Adapun musim panas mereka pergi ke utara Syam, sebab Syam itu ialah pintu masuk dan pintu keluar bangsa Arab. Bangsa Arab kalau nak keluar dia datang, dia pergi keluar ikut pintu Syam. Dan kalau orang lain nak masuk ikut pintu Syam juga.
Jadi Syam tu ialah sekarang ni Palestin, Syria, Lebanon. Jadi kawasan itu ialah kawasan disebut sebagai dataran Syam. Jordan itu ialah dataran Syam. Jadi nak masuk daripada Afrika Utara ke, daripada Eropah ke, daripada Timur Jauh ke, itulah pintu dia. Dan selatan ialah pintu Yaman. Pintu Yaman adalah pintu yang datang daripada belah Teluk Parsi, belah daripada India, belah daripada Nusantara dan juga daripada China. Masuknya ialah pintu Yaman. Jadi itu dua pintu. Jadi dua pintu itulah dibuat armada laut oleh Muawiyah. Tapi orang tak banyak cerita pasal armada selatan ini. Ramai mencerita armada laut di utara sebab dia sangat rapat dengan Konstantinopel. Sebab Muawiyah menyerang Konstantinopel. Jadi dia berharap dialah raja yang terbaik. Rupanya bukan dia. Tapi dia telah pun membuat serangan yang hebat sebagai jihad fi sabilillah untuk mengembangkan kekuasaan Islam. Jadi kehebatan mereka sanggup berhadapan dengan Rom. Sampai ramai sahabat-sahabat yang gugur syahid. Dan dikebumikan di kaki bukit Konstantinopel itu. Sampai sekarang ada makam Zakaria Ansari ada di situ. Jadi sahabat ramai yang berada di situ. Jadi satu lagi armada dibuat di selatan. Armada selatan ini kita dapat data-datanya mengatakan bahawasanya bukan sekadar buat di utara, tapi di selatan juga dia buat. Sebab dia merasakan kalaulah dia dah menguasai Afrika Utara, dia dah menguasai kawasan-kawasan bersempadan dengan Rom, dia dah kuasai banyak kawasan. Parsi pun dah jatuh ke tangan umat Islam. Jadi kawasan Timur Jauh ini, kawasan Asia Tenggara ni pun ialah kawasan yang punya kekayaan yang hebat. Jadi kenapa kita tak pergi takluk sana? Maka dia pun membuat armada dia. Jadi di-upgradekan daripada Yaman itu sebagai hub kepada perdagangan, yang sebab orang Yaman ni orang yang tahu tentang pelayaran. Orang di bahagian utara ni dia belayar, tapi pelayaran dia taklah hebat sangat. Sebab dia hanya sekadar sekitar Laut Mediterranean aja. Laut Mediterranean dia. Tapi kalau selatan ni lautan. Dia berhadapan dengan lautan Hindi. Jadi dia pergi lautan Pasifik. Bawah tu ialah lautan yang luas. Maka orang Yaman lebih hebat segi lautan berbanding tempat-tempat lain, terutamanya tengah tu memang tak ada lautan lah. Dia memang bahtera padang pasir je, iaitu unta je, dia tak ada bahtera betul. Jadi mereka telah pun pergi ke sana. Di zaman Muawiyah telah sampainya umat Islam. Jadi kita tengok bila dihantar tentera ke sana, mereka tidak menjajah. Sebab mereka akan tanya dulu, nak masuk Islam atau tak nak masuk Islam? Tak nak masuk Islam, okey. Nak berkawan boleh tak? Buat hubungan diplomatik? Kalau boleh, okey, buat hubungan diplomatik. Kalau Islam pun tak nak masuk, hubungan diplomatik pun tak nak buat, perang. Jadi itu yang berlaku di kawasan kita, tuan-tuan. Dia Muawiyah dah sampai dah. Catatan mengatakan Muawiyah sampai, bukan Muawiyah lah, tentera Muawiyah. Tentera Muawiyah. Dan sebelum itu lagi, tentera Sayyidina Osman dah sampai dah. Tentera Sayyidina Osman dah sampai ke China dah. Bila sampai ke China, dia mesti melalui alam Melayu. Satu perkara yang sangat sukar kalau dia mengikut Silk Road. Silk Road ini merentah padang pasir yang terlalu bahaya. Tapi biasanya dia akan ikut Spice Road. Spice Road ialah laluan yang sangat biasa diguna pakai oleh mereka yang nak pergi ke negeri China. Jadi daripada zaman Sayyidina Osman telah pun menghantar rombongan ke sana. Jadi zaman Sayyidina Muawiyah dah hebat dah. Jadi umat Islam dia tidak menjajah, tapi dia datang tanya dulu nak masuk Islam, tak masuk Islam, tak nak. Lepas tu barulah dia tanya boleh tak buat hubungan diplomatik. Kalau tak boleh, kita perang. Jadi biasanya kalau tak nak masuk Islam, hubungan diplomatik dia akan buat. Maka itulah yang berlaku pada kerajaan Kalinga. Kerajaan Kalinga ni di Jawa, dipimpin oleh Ratu Sima ketika itu.
Dan mereka pergi, tentera Muawiyah pun pergi ke pulau sebelah tu, Pulau Sumatera. Ada kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya ketika itu ialah kemuncak kepada ilmu agama Buddha. Sebab Ai Sing waktu dia menulis, Ai Sing ni pelayar Cina, dia seorang biku. Dia menulis, dia menghabiskan kebudaan dia di Sriwijaya. Jadi Sriwijaya ni orang Melayu bila dapat agama Buddha, dia jadi tempat yang paling hebat agama Buddha. Jadi orang Melayu ni semua benda hebat. Datang agama Buddha, dia jadi pusat agama Buddha. Datang Islam, jadi pusat kepada agama Islam. Lepas ni dah datang benda lain ya. Cukuplah hak Islam aja. Datang benda lain pula jadi pusat benda lain tu, susah juga. Datang semua konsert datang kan, jadi pusat konsert. Jadi insya-Allah kalau tak didengari juga, kita akan turun demo. Dah lama tak turun demo ni. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, itu konsep perluasan kuasa Islam buat. Berbeza dengan penjajahan yang barat buat. Penjajahan yang barat buat memang mereka menjarah. Apa yang berlaku kita lihat, permulaan pada berlakunya penjajahan ke bumi Melayu ini, orang Islam datang, dia tidak menjajah. Dia tanya elok-elok, dia buat deal elok-elok. Dan bila kaum tu tak nak masuk Islam, tak apa, datang balik semula. Kemudian lepas zaman Muawiyah, datang lagi zaman Umar bin Aziz. Umar bin Aziz pergi ke Kalinga balik. Bukan Umar bin Aziz datang, tapi zaman dia hantar pada pedagang, pada ulama yang berdakwah ke sana. Dan kerajaan Kalinga dipimpin oleh anak Ratu Sima, tu J. Sima. Zaman Umar bin Abdul Aziz ni, J. Sima masuk Islam, maka Islamlah kerajaan Kalinga. Kemudiannya di Sumatera ada kerajaan Sriwijaya, ataupun dalam bangsa Arab ditulis Zabaj atau Seribuza Islam. Jadi bila dia dah approach dulu, Muawiyah approach Raja Lokitavarman yang memerintah Sriwijaya, maka Lokitavarman tak nak masuk Islam, nak buat hubungan diplomatik aja. Tapi selepas itu datang Muawiyah, ketika itu Sindravarman yang memerintah, Sindravarman masuk Islam. Selepas itu Sriwijaya dikenali sebagai Seribuza Islam ataupun Zabaj oleh bangsa Arab dan tulisan Arab. Kalau Zabaj itu maksudnya Sumatera yang di bawah kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya dekat kawasan Palembang. Palembang ni Sumsel, Sumatera Selatan. Sumsel dekat dengan Melaka. Dalam kalau naik bot pancung dalam 40 minit daripada Melaka. Kalau naik bot laju lagilah cepat. Kalau naik tiga terbang tak tahu bila sampai. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, itu bila Islam datang ke alam Melayu. Bila penjajah datang ke alam Melayu, mereka memaksa kita, tuan-tuan. Penjajah yang datang ialah Portugis, Belanda dan juga Spanyol. Lepas itu barulah British dan Amerika Syarikat yang datang ke alam Melayu ini. Dan yang paling teruk sekali ialah Spanyol. Sebab apa? Sebab Spanyol ini mempunyai, Spanyol dan Portugis, dia ada sejarah yang lama tentang Islam. Spanyol dan Portugis itu ialah dua negara yang terletak di Semenanjung Andalus. Bila sebut Semenanjung Andalus, dia ialah dua negara, iaitu Portugal dengan Spanyol. Itulah dia Semenanjung Andalus. Dan kita lihat bermula penjajahan ini ke alam Melayu ini setelah orang-orang Kristian kehilangan Konstantinopel. Konstantinopel jatuh 1453. 1453 ialah tempoh kemenangan yang sangat hebat pada umat Islam. Sebab apa yang menjadi kebanggaan kepada orang-orang Kristian telah pun hilang, iaitu Konstantinopel. Maka Konstantinopel jatuh, maka hadis yang Rasulullah kata ni'mal amiruha itu telah pun berlaku, dan 3 tahun diambil masa untuk menakluki Konstantinopel. Maka putera mahkota kerajaan Turki ketika itu iaitu Muhammad Al-Fatih,
waktu dia dihantar oleh ayahnya umur 18 tahun. 18 tahun umurnya. Kita 18 tahun baru nak mengundi. Dia dah memimpin tentera tuan-tuan menyerang Konstantinopel. 3 tahun selepas itu baru boleh tawan. 3 tahun baru boleh tawan. Jadi kalau kita tengok kesabaran dia, bagaimana hebatnya kesabaran, maka memang jauh sangat kita dengan beliau. Nanti kita tengok, kalau ada masa nanti kita tengok tentang bagaimana kehebatan penaklukan Muhammad Al-Fatih. Jadi umurnya 18 tahun, 21 tahun baru siap penaklukan. Dan bila siap penaklukan tersebut, maka semua negara-negara, empayar-empayar umat Islam daripada seluruh dunia datang memberikan bai'ah dan juga tak setia kepada khilafah yang menggantikan khilafah Abbasiyah, iaitu khilafah Uthmaniyah. Maka ketika itu Mansur Shah pun menghantar juga rombongan daripada Empayar Melaka pergi ke Konstantinopel yang dipimpin pelayaran itu oleh Han Tuah. Han Tuah bawa mendam berahi. Alangkah nikmatnya kalau mendam berahi ini dibina semula dan letak sebelah kapal Pulau Lama kat Melaka tu. Alangkah nikmat tuan-tuan. Baru orang tahu betapa besarnya mendam berahi berbanding Pulau Lamar. Tapi dibina Pulau Lamar, saya pun tepuk dahi banyak kali, tak tahu apa maksud dia. Yang dibina Pulau Lamar itu penjajah punya. Tapi kalau bina Pulau Lamar, sebelah tu dibuat mendam berahi, ya betul. Tapi mungkinlah akan datang akan dibuat. Bila tak tahu. Bila tak tahu. Jadi mudah-mudahan satu orang nanti sebelah Pulau Lamar itu akan dibina mendam berahi. Baru orang tahu kapal mendam berahi yang sampai ke sana. Macam mana dia sampai ke sana? Tuan-tuan, dia tak ikut Susan Suez. Sebab Susan Suez tu mana ada zaman Melaka. Dia tak ikut. Tapi dia ikut laluan Laut Merah. Dia singgah di Jeddah buat haji dulu. Jadi kalau nak ikut nama penuh Han Tuah tu, Tuan Haji Han Tuah. Itu melawak saya lah. Jadi dia pergi buat haji dulu, kemudian baru dia teruskan perjalanan. Dia masuk ikut Mesir, ikut Sungai Nil dan terus keluar di Iskandaria. Iskandaria terus ke Konstantinopel. Sampai Konstantinopel, beliau telah pun disambut sebagai tamu negara dan diberikan hadiah-hadiah yang hebat oleh Muhammad Al-Fatih. Hadiah yang paling hebat bukannya meriam. Meriam dia dapat macam-macam jenis meriam sebagai hadiah. Dan dia dapat hadiah yang paling hebat, iaitu anak Muhammad Al-Fatih sendiri untuk dikahwinkan dengan putera mahkota Melaka. Bukan dikahwinkan dengan Mansur Shah. Sebab ada catatan juga yang mengatakan dikahwinkan dengan Mansur Shah. Bagi saya catatan itu amat lemah, sebab catatan yang lain yang mengatakan dikahwinkan dengan Alauddin Riayat Shah. Sebab senang aja, Mansur Shah tu kota dah cukup. Dia ada banyak isteri dia. Nanti kalau kita tengok, kita akan tahu dia ada banyak isteri dia. Jadi di zaman itu kita berada di kemuncak kehebatan. Sebab Konstantinopel dapat menakluk Eropah. Dunia Islam bergembira. Pasal gembira, dunia Islam memang hebat ketika itu. Sebab di sebelah timur itu Melaka sedang hebat, dan jauh lagi sebelah timur kita ada China. China ketika itu pun kerajaan Ming. Dinasti Ming itu ialah dinasti Muslim. Antara kehebatan dinasti Ming yang kekal sampai sekarang ialah kota Istana Larangan, Forbidden City. Itu ialah binaan dinasti Ming. Tapi tak disebut pun dinasti Ming punya binaan itu, macam ditutup cerita tentang Ming itu dinasti Muslim. Jadi Timur Barat sedang dikuasai umat Islam. Umat Islam berada di kemuncaknya pada kurun ke-15. Kemuncak. Tuan-tuan, bila benda dah sampai kemuncak, ke mana lagi nak pergi? Di situlah kita sepatut berjaga-jaga dan bergembira. Ada masa bergembira bila penghinaan sampai kemuncak, bila tekanan sampai kemuncak, bermaksud bermulalah. Bila tekanan sampai kemuncak, bermulalah kemenangan. Tapi bila kemenangan sampai kemuncak, bermulalah kejatuhan. Jadi bila kita berada di kemuncak, tuan-tuan, maka semua orang bergembira, seluruh dunia Islam bergembira. Seluruh dunia Islam sedang berada dalam keadaan laksari,
Melaka antara negara yang paling kaya. Itu bukan saya cerita tuan-tuan, itu catatan yang dibuat oleh Ptolemy Pius. Nanti kita tengok dalam catatan yang mereka buat. Catatan tu masih ada dekat museum di Portugal tuan-tuan. Jadi bagaimana Ptolemy Pius sendiri cerita bahawasanya 84 bahasa dituturkan di Melaka. Hebat Melaka tu, besar bukan sekarang Bandar Hilir tu, sampai ke Muar, Johor. Tempat luasnya dia pelabuhan. Dan sampaikan nak bagi tahu hebatnya Melaka tu, pertama Muhammad Al-Fatih boleh bagi anak dia untuk dikahwinkan dengan Alauddin Riayat Shah. Dan sebelum itu lagi Cina bagi anak dia Hang Lipo, dan anak dia Islam sebab raja dia Islam. Maka dia bagi anak dia untuk berkahwin dengan Mansur Shah tuan-tuan. Begitu juga Majapahit pun serahkan anak dia untuk berkahwin. Bila dia dipinang oleh Melaka fikir daripada laku lawan Majapahit, bebek berkahwin. Kalau lawan mungkin boleh menang, kalah pun mungkin juga. Majapahit pun risau, alamak kena pinang pula anak aku, kena masuk Islam dah pula anak ni. Tapi kalau lawan Melaka, menang belum tentu, kalah mungkin, sebab dia dah lemah dah. Cuma dia buatlah syarat. Dia buat syarat kena lawan dia punya panglima dulu, Taming Sari. Maka Hang Tuah pun berlawanlah dengan Taming Sari, kalah Taming Sari. Hadiahnya setelah dibunuh Taming Sari itu, maka diberikan keris Taming Sari itu pada Hang Tuah sebagai hadiah tuan-tuan. Jadi keris itu tak ada nama sebenarnya. Pemilik dia nama Taming Sari. Pahlawan Jawa. Dan nakalnya Mansur Shah, dia minta kepada Pak Mentua dia 2 tanah jajahan. Sepatutnya Pak Mentua minta pada menantu bak mai 2 tanah jajahan, tapi dia nak tengok Majapahit. Bak mai 2 tanah jajahan, maka dia berilah 2 tanah jajahan. Antara Siantan diberikan kepada Melaka. Jadi Melaka tengok nak lawan tak lawan. Macam Tiga Abdul kan, ayah marah bapak marah, kalau marah kena jual. Jadi dia tengok Majapahit tak marah, dan disitulah dia mula mengarahkan wali-wali Songo untuk mula masuk ke Melaka. Jadi Melaka berada dalam keadaan hebat. Cina pun hebat, India juga hebat tuan-tuan dengan Islam, ada kerajaan Mughal. Dan Timur Tengah hebat, Eropah kita dah tawan dah. Jadi itu menjadi satu benda yang sangat hebat bagi orang Islam. Bermaksud dia dah sampai ke muncak dia. Dia sampai ke muncak, bermula titik kejatuhan. Bila apa? Bila orang-orang Kristian sangat-sangat sedih tuan-tuan. Diorang sedih bila jatuhnya Konstantinopel. Diorang marah bila jatuh Konstantinopel. So diorang nak buat apa? Nak serang, nak gaduh lagi, nak perang lagi, diorang tak berani. So dia cari tempat pengganti Konstantinopel. Pengganti yang terbaik ialah Granada. Sebab Granada tu dekat dengan Eropah. Memang dalam Eropah. Dan sedang berlaku masalah di antara kerajaan dalam Granada itu. Dia punya pemimpin dia dah tak berapa nak soleh dah mula berperang saudara. Maka dia ambil kesempatan dan akhirnya dipanggil mereka bersama untuk dalam pergaduhan, dalam perebutan kuasa itu. Akhirnya Granada tak jatuh kepada mereka yang bergaduh tu, yang berebut kuasa tu, jatuh kepada Kristian tuan-tuan. Itulah cerita Isabella dan sebagainya. Jadi bila dikuasai oleh putera Henry arahkan buat cepat-cepat tempat pusat penyelidikan pelayaran. Maka bila dibuat pusat penyelidikan pelayaran, maka jatuhnya Granada ialah pada 1492. 1492 itu seluruh orang Islam dibunuh di Spanyol tuan-tuan. Di Spanyol dan juga Portugal dibunuh. Sebelum itu suruh lari, suruh keluar, mana yang ada dia bunuh terus. Maka zero, melainkan orang yang berpura-pura masuk Kristian. Akhirnya mula-mula berpura-pura, kemudiannya Kristian terus. Anak-anak tak tahu bapa dia pura-pura, anak-anak terus jadi Kristian, cucu-cucu habis semua jadi Kristian. Jadi setelah dikuasai semula Granada, maka mereka dapat ganti
Konstantinopel. Tapi Granada, kota yang telah pun jatuh, musnah. Walaupun ada sakit baki mereka warisi, mereka tak puas hati dan mereka mencari jalan. Maka ketika itulah Christopher Columbus dihantar untuk mencari dunia baru. Tapi Christopher Columbus dia tersalah jalan. Dia nak cari India, sebab laluan India lah boleh pergi ke alam Melayu. Dia jumpa Red Indian, dia terjumpa Amerika. Maka disebut Red Indian, tuan-tuan. Itu panjang cerita dia, nanti kita ada masa kita cerita Red Indian. Jadi dia mencari laluan ke timur, tapi dia pergi ke barat. Dia jumpa tanah baru kat sana, tapi bukan itu yang dia cari. Maka dia cari, maka dia jumpalah orang yang boleh membawa mereka sampai ke timur. Maka orang tadilah yang membawa mereka dengan Vasco da Gama berlayar ke lautan Hindi dengan dibawa oleh Kapten Abdul Majid. Jadi seorang pelayar Muslim bernama Abdul Majid, dia inilah yang bawa. Kita pun tak tahu nak kata dia salah tak salah. Mungkin dia sedang diancam bunuh, mungkin dia itu, mungkin ini, kita pun tak tahu. Tapi dialah yang menunjuk jalan ke arah kita. Maka dia bawa ke Malabar. Sampai di Malabar, maka Portugis sampai di Malabar, dia bunuh orang kawasan dia singgah. Sampai ke Goa, maka dia bunuh orang Islam di Goa dan dia buat dia punya koloni dekat situ sebagai tempat menghimpunkan semua kekuatan di situ sebelum pergi ke Melaka. Maka 1492 dia sampai ke kawasan itu dan dia kukuhkan kekuatan dia. 1492 Muslim dihalau di Granada. Christopher Columbus berjumpa dengan Amerika, dan kemudiannya 1498 Vasco da Gama sampai di Malabar dan juga Calcutta dan menawan Malabar dan Calcutta. Seterusnya 1510, 12 tahun selepas itu, tuan-tuan, Alfonso menawan Goa. Bila Alfonso menawan Goa 1510, dia 1511 dia pergi serang Melaka. 2 kali serangan. Serangan kali pertama Melaka menang, tuan-tuan. Alfonso hampir habis, hampir wujud, dan dibalik. Di tengah jalan dia patah balik. Semua orang nak balik tapi dia tak nak, dia patah balik. Patah balik, dia menyusun strategi dengan memberi rasuah kepada orang-orang yang boleh khianat di kota Melaka. Dan Melaka memang satu bandar yang hebat, dan adalah kekurangan itu jadikan asbab untuk mereka khianat kepada kerajaan Melaka. Maka dicarilah orang-orang Jawa yang mampu untuk khianat, orang-orang Cina yang boleh khianat, dan pembesar-pembesar orang Melayu yang boleh khianat. Maka ketika itu pengkhianatan dan pengkhianatan telah pun menyebabkan kota Melaka kalah. Kota Melaka kalah bukan sebab tidak ada kemampuan. Tommy Pius sebut, saya letak dalam buku ni, dia kata dia datang ke Melaka tu dia dapat tawan 3,000 senjata, 3,000 meriam daripada 10,000 meriam milik kerajaan Melaka. Kalau 10,000, tuan-tuan, saya bertanding dulu tak ada sampai 10,000 bendera pun jenuh nak masang lah. Tapi kalau 10,000, tuan-tuan, maka tu suatu perkara yang sangat-sangat hebat. Melaka ada 10,000 meriam. Kita pernah pergi meriam Melaka kan, tangkap gambar, duduk atas meriam tu, tangkap gambar, itu baru sebutir meriam. Kalau 10,000 agak-agak macam mana, tuan-tuan? Memang tak terkalahkan. Tapi sebab pengkhianatan. Kalaulah pengkhianat pada zaman itu tahu, disebabkan pengkhianatan dia, disebabkan dia buka laluan London Bridge tu, disebabkan dia khianat, kota Melaka jatuh, kerajaan Melaka lemah, bundur ke Muar Johor, bundur ke Johor, dan terusnya lenyap, dan kerajaan-kerajaan lain mula pecah, dan akhirnya bermula kemasukan penjajah ke alam Melayu, dan seluruhnya akhirnya alam Melayu kena jajah. Kalaulah pengkhianat pada masa kerajaan Melaka itu tahu, disebabkan bermula mereka khianatlah, akhirnya bangsa Melayu ratusan tahun diperhambakan. Saya rasa pengkhianat tak berani nak khianat, tapi oleh kerana time tu dia marah,
Dia lupa kepada perkara yang telah disebut oleh Rasulullah. Kalau selagi mana pemerintah tu Muslim masih bersemayang, haram untuk kita angkat senjata. Boleh tegur kalau betul hakin inda sultanin jairin, tegur kalau sultan tu zalim, tapi jangan angkat senjata selagi mana dia semayang, tuan-tuan. Tapi mereka tolong pengkhianat angkat senjata lawan Melaka dan kalah Melaka sebab pengkhianatan. Dan bermula saat itulah jatuhnya kota Melaka. Maka bermula saat itulah Melaka makin merosot, empire dia pecah, dan seterusnya bermulalah kemasukan penjajah. Akhir sekali yang paling ganas ialah Sepanyol masuk dan dibunuh semua orang Melayu di Sepanyol, di Pulau Pina tu. Dan siapa yang tak nak masuk Kristian, dia bunuh. Akhirnya sama macam Sepanyol, mula-mula mengaku berpura-pura Kristian, akhirnya generasi kedua Kristian betul. Sampai ratusan tahun pada hari ini, yang sangat memalukan, dia bukan sekadar dikristiankan, tapi sanggup meletakkan negara dia atas nama penjajah dia. Raja Philip daripada Sepanyol yang menjajah dia, diletakkan nama dia sebagai nama negara itu, tuan-tuan. Itulah sejarah Melayu dimurtadkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayah pada mereka untuk sedar mereka itulah Melayu, beragama Islam, tapi telah dimurtadkan. Jadi kita lihat di situlah bermulanya kota Melaka. Jatuh kota Melaka, maka jatuhlah semua, terbarailah semua, tuan-tuan. Maka sebab itulah bila kita berada di kemuncak kehebatan, jangan gembira sangat. Sebab ketika itu musuh mula bangkit, musuh yang kalah mula bangkit. Dan kita kena ambil semangat musuh yang kalah tu. Dia bangkit tak sampai 50 tahun, tuan-tuan. Dia kalah 1453, 1498 dia bangkit balik dan dapat Granada. Tuan-tuan, mudah-mudahan semangat hari kemerdekaan ini kita dapat tengok sedikit tentang sejarah yang melibatkan penjajahan di alam Melayu ini. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.